Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini video Papa Berry tak ada heavy editing sebab Papa Berry nak menyampaikan fakta secara tepat, ringkas dan padat kepada anda semua. Sebab apa? Sebab Papa Berry telah melihat begitu ramai sekali anak-anak Papa, tak kiralah mak bedak ataupun Iswardi Morni ataupun akan tetapi. Mereka semua memainkan naratif betapa sekarang ini kenapa kita punya ringgit melemah kerana kita punya OPR adalah jauh lebih rendah berbanding dengan interest rate dekat Amerika Syarikat. Sekarang ini macam mana yang anda tahu, interest rate dekat Amerika Syarikat ialah pada kadar 5.5% ataupun 550 mata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benarkah dakwaan yang mengatakan bahawa ringgit kita melemah kerana kenaikan interest dekat Amerika Syarikat? Dari satu segi, ianya adalah betul. Tetapi tidak sepenuhnya. Kesederhanaan nilai ringgit kita pada ketika ini bukanlah 100% bergantung kepada masalah OPR dekat Amerika Syarikat semata-mata. Bahkan kejatuhan atau kenaikan mata wang dekat seluruh dunia pun tidak bergantung kepada interest rate bank masing-masing. Kita ambil contoh mudah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ini kita tahu interest rate kita ialah pada kadar 3% berbanding dengan 5.5% dekat Amerika Syarikat. Oleh kerana itulah ringgit kita tengah menyederhana dengan teruk sampai mencatatkan rekod RM4.78 per US dollar semalam. Tetapi kalau kita perhatikan dekat Turki lira ini tuan-tuan sekalian sangat-sangat lemah berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Anda boleh tengok carta ini. Memang sangat melemah dan tidak ada tanda-tanda yang Turki lira ini akan pulih dalam masa yang terdekat. Tetapi berapakah kadar interest bank tempatan mereka? Kadar interest mereka ialah pada 30%. 30% tuan-tuan. 6 kali. Oh, 6 kali. Awak telah 6 kali ganda daripada interest Amerika Syarikat. Kalau ikutkan logik para anak papa, sepatutnya mata wang Turki ini paling kuat di dunia. Kerana kadar interest mereka ialah pada kadar 6 kali ganda lebih banyak berbanding kadar interest dekat Amerika Syarikat. Tetapi macam mana saya tunjukkan tadi, Turki lira ini adalah antara mata wang yang sangat lemah di dunia dan kadar inflasi mereka juga telah mencecah lebih daripada 50%. Nampak tak dekat situ? Kenaikan OPR semata-mata bukanlah berdapat menyelamatkan kadar interest, bukanlah dapat memastikan nilai mata wang kita meningkat. Lagi satu contoh Papa Berry hendak berikan kepada anda semua. Jiran kita sendiri, Indonesia. Pada 2 hari lepas, Indonesia telah menaikkan kadar faedah mereka kepada 6%. 0.5% ataupun 50 mata lebih tinggi berbanding dengan kadar interest dekat Amerika Syarikat. Tetapi kalau kita dapat lihat graf ini, keadaan rupiah berbanding dengan US dollar juga tidak begitu kuat. Mereka makin lama makin menyederhana juga, tetapi masih lagi agak sustain. Kerana apa? Kerana nilai rupiah Indonesia ini sebenarnya terbergantung kepada keadaan politikal dalaman dekat negara Indonesia yang sekarang ini kurang stabil. Kerana itulah nilai rupiah mereka agak merudum berbanding dengan Amerika Syarikat. Tetapi serudum-rudum rupiah Indonesia pun, mata wang kita yang paling lemah dekat Asia Tenggara ini, kedua terlemah dekat rantau Asia di belakang yen. Nampak tak dekat situ? Satu contoh terakhir yang Papa Berry hendak berikan kepada anda semua. Anda kenal negara Switzerland? Negara Switzerland ini mempunyai kadar faedah bank tempatan sebanyak 1.77% sahaja. Jauh lebih rendah berbanding dengan kadar interest dekat Amerika Syarikat. Tetapi kalau anda dapat lihat carta mata wang mereka ini, iaitu perbandingan antara Swiss franc menentang Amerika Syarikat US dollar, anda dapat lihat Swiss franc begitu mengukuh. Kalau ikut logik anak-anak papa, kalaulah interest rate itu jauh lebih rendah berbanding interest rate Amerika Syarikat, sepatutnya mata wang Swiss franc ini sudah pasti melemah berbanding Amerika Syarikat punya US dollar. Tetapi yang berlaku adalah sebaliknya. Kenapa? Kerana Switzerland ini memang dikenali sebagai antara negara yang paling stabil di dunia. Walaupun negara tersebut mengamalkan sistem pentadbiran secara giliran daripada 7 orang Perdana Menteri yang bergila-gila mengambil alih tugas untuk mentadbir negara tersebut. Politically, mereka sangat-sangat tertib, sangat-sangat tenang dan tidak ada sebarang pergolakan. Dan yang paling penting, dekat Switzerland tidak ada Pakatan Harapan Barisan Nasional, tidak ada pakar-pakar formula, tidak ada wewenang tata kelola mastata'tum tiwikrama ketimbang kesenjangan.
Itu yang membezakan Switzerland dengan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk membalas anak-anak papa ini, keadaan OPR interest rate ini bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan nilai mata wang sesama negara itu merudum ataupun mengukuh. Sebaliknya, ada banyak faktor seperti keseimbangan politik, seperti dasar ekonomi yang jelas, seperti keyakinan pelabur, di mana tiga-tiga ini tidak ada dekat negara kita pada ketika ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan barisan menteri-menteri Kerajaan Perpaduan Madani, anda perlu melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan ini. Berhentilah berpolitiking hanya menyalahkan pembangkang. Berhentilah mengeluarkan janji-janji kosong. Berhentilah daripada mengeluarkan istilah-istilah semata-mata hendak menutup kelemahan pentadbiran anda. Buat kerja seperti mana sepatutnya. Barulah negara ini akan dapat mengurangkan defisit kepercayaan di kalangan para pelabur dalam dan juga luar negara. Sebab kalau anda terus mengekalkan cara pentadbiran seperti ini, jangan terkejut sekiranya kalau nilai ringgit kita akan mencecah harga rahmah berbanding US dollar. Anda sanggup nak menghadapi keadaan seperti itu? Saya tak sanggup.